Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Salam Ramadan Al-Mubarak. Kali ini kita nak tinjau tangkapan ikan nelayan di Ikhwan Tok Bali di bulan Ramadan ni. Jadi Anjang ni cakap dari Mekah. Hari ni nak gerak ke Madinah. Jadi nelayan-nelayan kita ni di bulan Ramadan ni Allah beri rezeki seperti yang didoakan selalu oleh para pimpinan supaya dapat ikan sebanyak-banyaknya, kerana kita nak pasarkan ke tengah masyarakat ikan yang segar dan mudah-mudahan dengan harga yang berpatutan lah. Jadi kali ini nampaknya tangkapan ikan-ikan ni sangat-sangat teruja melihatnya. Ikan bawal ada, ikan yang saya baru dengar nama, tak pernah dengar sebelum ni, ikan golok. Jadi eloklah kita sama-sama menontonnya dan rasakan kebesaran Allah yang menganugerahkan hasil-hasil laut yang segar. Dan Tuhan yang memberi, Tuhan menyekat, Tuhan boleh buat apa saja pada kita. Di bulan Ramadan ni kita lihat nelayan Ikhwan bertekus lumus, maklumlah berpuasa, kerjanya lasak dan keadaan berpuasa, dan Allah pun uji lagi. Contohnya kematian pimpinan JSBH Datuk Tuan Cuma Adam, yang anak-anaknya pun ada bersama-sama dengan tim nelayan. Jadi semua tentu merasakan kesedihannya. Tapi itulah perjuangan terpisah jauh oleh tugasan, oleh jangkitan penyakit COVID-19 lagi. Yang ni mereka meluangkan masa untuk memancing. Memancing pun maklum lah laut dalam, ikannya pun besar. Jadi kita nak mengajak diri kita untuk menambah rasa dengan Tuhan melalui penghayatan sembahyang, supaya terhubung kita dengan Allah SWT, bukan fizikal saja. Walaupun kita di tengah laut, nelayan Ikhwan ni diajak sekali lah untuk mendengar kuliah-kuliah daripada pimpinan tempat-tempat yang ada line lah. Maklumlah tengah laut tu ada yang ada line, ada yang tak ada. Jadi fokus sekarang ni untuk menghayati sembahyang. Sembahyang kita ni, tangan kita yang angkat takbir, mulut kita yang ucap Allahu Akbar, lidah kita yang menyebut Allahu Akbar tu, semua tak tahu apa tu. Tangan bukannya faham apa Allahu Akbar, mulut bukannya faham, lidah bukannya faham apa tu Allahu Akbar. Ya besar ikan. Cik Napi dengan hasilnya. Pakai tangan dia capai. Ini dia punya lubang ikan. Jadi tangan kita, fizikal kita ni tak faham apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Lidah kita pun tak faham apabila kita kata Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bacaan surah dan sebagainya. Betapa lagi nak rasa. Yang faham ni akal kita, yang rasa ni hati kita. Waktu di bulan Ramadan ni kita ambil peluang nak membawa rasa di hati kita. Kita nak memahami apa yang kita sebut dalam sembahyang kita, pergerakan tu kita faham. Rukuk untuk apa maksudnya, sujud tu apa maksudnya, berdiri tegak tu apa maksudnya di depan Tuhan.
penyembahan tu apa maksudnya. Ya Allah, lihat hasil ikan ke. Jadi walaupun di tengah laut, soal sembahyang ni kita nak dalami, nak hayati, nak tambah rasa-rasa. Begitu juga soal wirid zikir. Setiap orang ingin menambah kuat hubungan dengan Tuhan ni, tambah dengan wirid dan zikir, walaupun di tengah laut, walaupun di atas udara. Allah firman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri dan qiyaman wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Dan apa keadaan sekalipun tetap ingatkan Allah. Boleh juga ditafsirkan atau difahamkan, tengok ikan ni, Allah besarnya. Dalam keadaan berdiri itu mungkin dalam keadaan sedang membuat keuntungan, mendapat keuntungan dunia macam-macam, sedang kaya, sedang berjawatan. Kena ingat Allah. Dan keadaan duduk tu, selain daripada duduk yang kita duduk biasa ni, terjatuh, jatuh dalam perniagaan, terjatuh dalam perjuangan, sedang diuji dan sebagainya, tetap kena ingat Allah. Fisarra'i wad dharra, dalam keadaan suka ke, dalam keadaan kita kesusahan pun kena ingat Allah. Bukan ingat Allah tu ketika susah aja. Wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun kena ingat Allah. Sebab itulah kita berzikir ni, kita bawa terikat kita dengan Allah SWT, supaya kita makin kuat. Bukan baca di mulut saja. Begitu juga kita dianjurkan di bulan Ramadan yang mulia ni untuk kita memperbanyakkan doa. Doalah sebanyak-banyaknya, doalah sebanyak-banyaknya, doalah sebanyak-banyaknya. Di waktu malam dan siang, di waktu apa sekalipun, di waktu senyap, diam kita tu, dan kadang hati kita berdoa, merendah diri kepada Tuhan. Orang tak berdoa ni, kita ni sombong kan. Jadi kita doalah, minta. Kita banyak macam-macam hajat kita ada kan. Kita perlukan macam-macam hajat. Hajat untuk diri kita, untuk perjuangan kita, untuk Islam. Lihatlah umat Islam sekarang dihina. Lihatlah macam-macam berlaku ke tengah masyarakat ni. Kita minta dengan Tuhan sentiasa tambah-tambah. Ramadan ni, bulan Ramadan ni, insya-Allah Tuhan kabulkan doa kan. Kalau Tuhan tak kabulkan kat dunia ke, Tuhan tangguhkan ke akhirat, tetap ada. Jadi kena banyakkan doa. Itulah anjuran pimpinan, minta kita banyakkan doa, banyakkan doa. Minta Allah kabulkan segala doa-doa para pimpinan. Allah makbulkan doa-doa, Allah tunaikan hajat-hajat mereka. Kerana mereka lebih faham apa keperluan Islam itu sendiri. Dan saranan yang akhir untuk kita fokuskan di Ramadan ini ialah kita jangan buat dosa. Kita elakkan sungguh-sungguh buat dosa. Tinggalkan dosa. Tengok ikan ni, ya Allah. Ikan bawal, ikan kembung, ikan tongkol putih, ikan tongkol hitam. Kita tengok ikan apa ni, ikan timah, ikan lolong. Jadi ikan-ikan ni semua rezeki dari Allah. Allah beri pada kita. Lihat kesungguhan, kegigihan dan doa para pimpinan dan kita semualah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Rasulullah sebut dalam satu hadis, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Bersungguh-sungguh itu banyak sudut lah. Rohaninya, fizikalnya, rohnya kan, rohnya, spiritualnya. Sudut rohnya kita sungguh-sungguh lah jaga hubungan dengan Allah. Doanya, sembahyangnya, sebagainya yang kita sebut. 4 perkara yang kita sebut tu, iaitu kualiti sembahyang kita, kualiti wirid zikir kita. Kita sangat banyak berdoa, meminta dengan Tuhan. Tuhan saja yang boleh selesaikan masalah kita. Kita elakkan dari buat dosa tu. Kita tinggalkan dosa serta-merta dan tak kembali semula. Ini hasil-hasil ikan tangkapan kali ini. Alhamdulillah.
di bulan Ramadan ni Allah beri rezeki yang banyak. Mudah-mudahan kita bersyukur. Tuhan sebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya pasti kami akan tambah nikmat-nikmat kami kat atas kamu. Jadi kita kenalah bersyukur banyak-banyak dari dalam lubuk hati kita yang Tuhan beri kita. Walhal kalau Tuhan tak nak beri, Tuhan boleh halang. Tapi Tuhan beri kali ini dan banyak. Dan ikan yang besar-besar, dan malah ada ikan tenggiri lagi kita dapat. Ini semua ni adalah dari apa yang Allah anugerahkan atas keberkatan, khususnya bulan Ramadan yang mulia ni. Sanggup kita lapar, dahaga, dan bersama kita usahakan projek Fardu Kifayah ni untuk membekalkan makanan yang segar dengan masyarakat. Dan dari tangan kita sendiri, dalam masa sama kita menjaga hubungan dengan Allah, menjaga ibadah kita, menjaga syariat. Bukan kita pergi ke laut itu dan kadang kita pun tergadai syariat kita. Itu ikan-ikan, ada banyak ikan-ikan ke jeti di Tok Wali. Semoga Allah beri kekuatan kepada seluruh tim nelayan, bukan saja di sini, di beberapa tempat lah, di seluruh pusat-pusat nelayan atau pusat-pusat perikanan atau pusat-pusat yang maritim GISB ni. Kerana ia adalah satu keperluan dengan masyarakat, untuk masyarakat ni dapat daripada khidmat kita ni, kita dapat bekalkan kepada masyarakat. Yang di sini adalah pembahagian jenis ikan ni, diasing-asingkan ikut jenis. Setakat ni pihak kapitalis masih lagi mengawal harga ikan ni. Walaupun dibawa ke KL, mereka boleh je turunkan harga ikan yang mereka ada, stok ikan mereka ada, untuk menggagalkan usaha kita ataupun memberi ujian kepada kita lah. Kita yakin usaha tak akan gagal. Tuhan ada, Tuhan akan beri jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah pada jalan kami, nescaya pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Tuhan janji tu. Tuhan janji bahawa siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah pada jalan Allah, Allah yang akan tunjukkan jalan ni. Allah, kalau Allah yang tunjukkan, takkan kita sesat. Jadi kita kena sungguh-sungguh lah. Dan apa yang kita buat ni dengan panduan pada pimpinan, dan juga kita melaksanakan apa yang dah dinasihatkan kepada kita, kita jadikan pedoman, kita jadikan tunjuk ajar tu sebagai pedoman, sebagai panduan hidup kita. InsyaAllah Allah akan bantu. Allah janji dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan menetapkan kedudukan kamu, pendirian kamu. Macam mana kita nak bantu Allah? Allah tak perlukan bantuan. Allahul Ghani. Allah tu terkaya, Allah tu kaya, dia tak perlu bantuan. Maksud bantu Allah di sini ialah bantu agama Allah, bantu orang yang nak memperjuangkan agama Allah. Jadi seluruh masyarakat kena bantu, khusus Fardu Kifayah ni. Kerana Fardu Kifayah ni tanggungjawab bersama. Kalau tak dilaksanakan, dosanya ditanggung oleh semua. Malanglah kita beramal ibadah, menjaga segala solat, sembahyang fardu dan sunat, tarawih kita jaga semua. Tapi Fardu Kifayah kita tak ambil tahu, kita biarkan. Jadi tetaplah kita bertemu dengan Allah dengan membawa dosa tidak melaksanakan Fardu Kifayah, dalam kemurkaan Allah, dalam penghinaan. Kerana Allah memang sebut dalam Quran, orang yang tak laksanakan hubungan dengan Allah dan sama manusia ni dalam penghinaan. Yang ni proses dia orang nak masukkan dalam box untuk hantar ke Kuala Lumpur.
InsyaAllah pihak Ikhwan atau JSB belajar di satu bidang yang baru ni, bidang maritim ni di semua sudut. Dari sudut nelayannya, kapalnya, pukatnya, pengendalian semua sudut lah. Oh, lima tu. Mana tu? Satu, dua. Bawah. Dua. Tiga. Laju. Baik, itu saja dari Anjang. Moga kita bertemu lagi. Pack barang ataupun nak siapkan bagasi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ais lima. Ais lima siku, Abi. 5 siku. Penuh. 5 penuh. 5 penuh. Tiga kan macam tiga. Ni, 2. Satu.